Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam mana semua? Sihat? Sihat. Cuba cikgu nak tengok sikit muka masing-masing boleh? Boleh. Ha. Okey, jadi kalau boleh sepanjang kita belajar ni, buka awak punya kamera supaya cikgu nampak awak punya muka. Jadi bila kita belajar ni, bila kita nampak awak nampak cikgu, cikgu nampak awak, jadi kat situ orang kata ilmu tu baru sampai. Jadi kalau boleh sepanjang masa kita belajar, pastikan kamera dibuka dan mikrofon ditutup, dan kalau misal kata ada pertanyaan, awak boleh terus buka awak punya mikrofon untuk bertanya. Jadi kita mulakan kita punya pembelajaran hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk baru, tajuk yang ke-8 daripada matematik yang awak ada. Cikgu nampak cikgu punya apa? Cikgu punya gambar ni dia macam ada berkelip-kelip. Kalau misalkan ada masalah berkelip-kelip nanti cikgu akan off. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tajuk ruang, buku teks muka surat 133 hingga 139. Jadi masa belajar pastikan awak punya buku teks ada dekat sebelah lah. Senang untuk awak buat rujukan. Dan hari ini kita akan pakai buku tulis matematik 4. Kalau ada matematik 4 gunakan terus. Kalau tak ada, pakai apa saja buku asalkan awak boleh buat latihan. Okey. Jadi kita akan belajar daripada pukul 10, sekarang dah 10.05 minit. Daripada pukul 10 sampai pukul 11. Baik, untuk yang pertama, okey, dalam buku teks awak, buku tulis awak tu, awak boleh lukiskan poligon yang cikgu tunjukkan ini. Okey, jadi cara dia, awak dah tulis tarikh, pastikan awak tulis tarikh. Jadi poligon ni ialah yang berbentuk dua dimensi ataupun 2D. Bentuk 2D. 2D ni dia bentuk macam lukisan. Okey. Okey, jadi sebelum awak nak melukis tu, saya tunjukkan macam mana cara awak nak melukis. Okey. Jadi awak dah tulis tajuk iaitu melukis poligon. Okey, kemudian awak gariskan tepi ni, yang berwarna hitam ni. Okey, kemudian awak ambil untuk yang pertama ni, awak selangkan 1, 2, 3, 4. Okey, jadi 4 ni awak tandakan di sini. Okey. Tandakan di sini yang keempat. Okey, kemudian daripada titik itu awak turunkan ke bawah. Okey. Ke kiri tu awak ambil 2,5. Ke kiri ambil 2,5, awak tandakan kat sini tengah-tengah dia. Lepas tu daripada tengah ni 1, 2,5. Okey, kemudian awak gunakan pembaris, awak gariskan. Jadi awak akan dapat nama dia segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Tuliskan bawah dia. Jadi poligon yang pertama yang kita akan belajar pada hari ini ialah segitiga sama sisi. Kemudian untuk yang kedua, okey, awak boleh jarakkan berapa banyak ni. Ni tak kisahlah berapa banyak jarak dia. Asalkan awak tandakan satu bucu di atas ni di persilangan antara dua kotak. Okay. Kemudian untuk segitiga sama kaki ni, awak turunkan ke bawah 4. Lepas tu ke kiri 1. Tandakan. Kemudian ke kanan 1.
Okay, lepas tu awak cantumkan tiga-tiga titik tu menggunakan pembaris. Okay. Okay, tuliskan di bawah dia segitiga sama kaki. Okey. Kemudian untuk segitiga yang seterusnya, poligon bernama segitiga bersudut tegak. Okey, jadi awak daripada garisan tepi tu, awak bawa ke dalam sebanyak 2. Okey, tandakan di situ. Kemudian turun ke bawah sebanyak 4. Sebenarnya berapa bilangan awak turun ke bawah ni pun tak ada masalah. Tapi yang kita nak buat dalam buku tulis kita ni 4 unit lah, 4 jarak ataupun 4 kotak. Kemudian Najwa masuk. Okey. Okey, Najwa, kita baru muka surat yang pertama dalam buku tulis. Okey, jadi kita dah sampai segitiga bersudut tegak. Okey, untuk yang seterusnya awak bawa ke kanan ni 3. Okey, tandakan titik tu kat sini, kemudian awak cantumkan ketiga-tiga titik tu. Okey, sekarang kita dah ada 3 segitiga yang awak belajar untuk tahun 6 di sekolah rendah. Kalau di sekolah menengah nanti awak akan belajar banyak lagi jenis segitiga. Okey, bagaimana kita nak membezakan ketiga-tiga poligon segitiga ini? Semua ni segitiga. Yang pertama ialah segitiga sama sisi, yang kedua segitiga sama kaki, dan yang ketiga segitiga bersudut tegak. Okey. Pada segitiga sama sisi ni, awak tandakan di tengah-tengahnya dengan satu tanda, satu tanda, satu tanda. Okay. Satu tanda ni maksudnya ialah sama panjang. Okay. Kemudian yang segitiga sama kaki ni, yang sisi yang sama panjang ni awak tandakan. Yang bawah ni tak payah tandakan. Itu maksudnya segitiga sama kaki. Kemudian segitiga bersudut tegak ni, okey, di penjuru bawah ni dia ada satu tanda yang berbentuk kotak seperti ini. Buat tanda macam tu. Jadi itu adalah bersudut tegak. Okay, kemudian di bawahnya awak boleh tuliskan ciri-ciri poligon ini. Okay, awak buat kotak sikit. Kotak yang pertama ialah sisi. Kemudian diikuti dengan bucu, kemudian diikuti dengan paksi simetri dan diikuti oleh perpenjuru. Okey, untuk sisi ni, jadi untuk segitiga ni dia ada ciri-ciri dia. Jadi ciri-ciri segitiga ni ialah sisi dia ada berapa. Sisinya awak boleh tuliskan di sini sisi yang mana satu. Ni cikgu tunjukkan. Okey, sisi ni yang tegak ni yang cikgu tandakan ni. 1 2 3. Jadi 3 tu. Jadi sisi untuk poligon ini ada 3. Bucu pula yang mana? Okey, bucu ni yang tajam. Okey. Yang tajam. Sini 1, sini 2, sini 3. Jadi bucu ada 3. Okay, kemudian diikuti dengan paksi simetri. Paksi simetri ni bermaksud ialah apabila kita lipat ataupun kita bahagi 2 poligon tu, dia akan memberi bahagian yang sama besar. Okey, memberi bahagian yang sama
besar. Jadi kalau segitiga sama sisi, paksi simetrinya ada berapa? Cuba kita tengok kat sini. Saya akan tolong awak. Okay. Menggunakan pembaris, awak ambil tengah-tengah kat sini, bertemu dengan bucu ni. Buat garis putus-putus. Jadi paksi simetri ni tandanya ialah garis putus-putus. Okay, jadi kita dapat satu garis paksi simetri. Kemudian daripada bucu ni, kita buat garis putus-putus, betul-betul tengah-tengah. Ibarat macam kita melipat. Dan yang ni pun sama. Okey. Jadi kita dapat 3 paksi simetri. 3 paksi simetri. Okey, perpenjuru. Perpenjuru ni maksudnya ialah bucu dengan bucu bertemu. Berapa banyak bucu yang bertemu? Okey, tak apa. Untuk yang segitiga ni awak tak nampak. Jadi sini sebenarnya memang tidak ada perpenjuru. Perpenjuru dia kosong. Jadi jangan pelik pula dengan perkataan perpenjuru. Okay, jadi perpenjuru ni nanti cikgu akan tunjukkan pada contoh yang lain. Okey. Dah siap yang ni? Sudah. Dah. Kita pergi kepada muka surat sebelah. Okey, untuk yang seterusnya kita akan melukis poligon segi empat sama. Segi empat dia ada dua. Satu segi empat sama dan satu lagi segi empat tepat. Okey, cara macam mana kita nak buat ataupun kita nak melukis di dalam buku tulis. Okey, kita letakkan dulu titik je. Awak selangkan satu, letak sini satu titik. Okey. Kemudian ke kanan 3, ke bawah 3, kemudian ke kiri 3. Kemudian awak cantumkan tu. Jadi bila awak cantumkan, segi 4 itu ialah segi 4 sama. Bukan sama sisi, segi 4 sama. Jadi kena biasakan dengan sebutan-sebutan tu. Kemudian yang seterusnya, okey, kita akan buat segi 4 tepat nama dia. Segi 4 tepat ni, dia dua sisi yang bertentangan. Dua sisi yang bertentangan sama panjang. Okay, jadi cara macam mana kita nak lukis, sama juga macam yang segi 4 sama. Kita letakkan titik dia dulu. Okey. Okay, katakan yang untuk ke kanan, berapa kotak ni? 5 kotak. Okay, tandakan titik. Kemudian turun ke bawah 3 kotak. Kemudian ke kiri 5 kotak. Okey, jadi titik-titik ni awak sambungkan, dia akan menghasilkan segi 4 tepat. Untuk tanda dia pula. Okey, untuk tanda, kalau segi 4 sama, tanda apa yang menunjukkan semua sisinya adalah sama, kita boleh letakkan satu tanda, satu tanda, satu tanda, satu tanda. Okey. Bagi segi 4 tepat pula, okey, untuk yang sama bertentangan, kita letakkan satu tanda, satu tanda. Jadi atas dengan bawah ni kita buat satu tanda, satu tanda. Manakala di kiri dan kanan ni kita tandakan dengan dua tanda. Dua tanda. Jadi nampak beza kat situ. Jadi dua tanda ni bermaksud sama panjang. Satu tanda ni maksudnya dia sama panjang. Jadi dia ada dua jenis sisi yang berlainan panjang. Jadi itu adalah segi 4. Jadi segi 4, poligon yang kedua kita belajar ialah segi 4. Iaitu segi 4 ni ada dua. Iaitu segi 4 sama dan juga segi 4 tepat. Sekali lagi saya ulang. Jangan awak pula sebut segi 4 sama sisi. Okey? Dia segi 4 sama. Segi 3 je yang ada sebutan segi 3 sama sisi. Okey. Kemudian di bawahnya awak tuliskan ciri-ciri poligon ini. Untuk segi 4 ni apa ciri-cirinya? Berapakah bilangan sisi? Okay, mari kita tulis. Sisi kita kira yang tegak ni. Okay, jadi ada berapa sisi? Sini 1, sini 2, sini 3, sini 4.
Jadi sisi ada 4. Tuliskan di sini sisi 4. Bucu yang tajam. Okey, yang kita buat titik-titik tadi tu ialah bucu dia. Jadi bucu ada 4. Paksi simetri. Okey, kalau kita ambil segi 4 sama, paksi simetrinya ada 4. Paksi simetri ada 4. Okay. Tapi kalau segi 4 tepat, paksi simetri dia ada 2. Okay, jadi yang kat sini cikgu refer pada yang cikgu yang cikgu highlightkan ni. Okay, jadi paksi simetri yang ni ada 4. Okay, macam mana boleh jadi 4? Mari cikgu tunjukkan. Okay, disebabkan sisi-sisi dia sama, kita ambil tengah-tengah ni. Okay, kita buat menggunakan pembaris garis putus-putus. Okay, garis putus-putus. Okay, jadi ini baru satu paksi simetri. Kemudian ambil tengah-tengah untuk yang melintang pula. Okey. Ada 2 paksi simetri. Okey, lepas tu daripada bucu sampai bucu sini pun awak buatkan dia punya garis putus-putus. Okey. Jadi 3 paksi simetri. Kemudian bucu ini dan bucu ini pun awak cantumkan. Jadi kat situ dia ada 4 paksi simetri bagi segi 4 sama. Tapi kalau untuk segi 4 tepat, okey, berapa paksi simetri yang dia ada? Okey, kita gariskan. Okey, yang ni tengah-tengah. Okey, tengah-tengah. Okey, yang ni pun tengah-tengah. Dia ada cuma 2 paksi simetri sahaja. Okey, 2 paksi simetri. Okey, tadi kat sini okey, awak boleh tuliskan 4 atau 2. Tengok pada kehendak soalan. Kalau misalnya kata soalan tu tanya segi 4 sama ada berapa paksi simetri, awak jawab yang ni. Kalau segi 4 tepat, berapa paksi simetri, awak jawab yang ni. Okey, diikuti dengan perpenjuru. Perpenjuru ni ialah bucu bertemu dengan bucu. Jadi bucu bertemu dengan bucu. Okey, kalau untuk soalan poligon segi 4 ni, bucu dia ada, perpenjuru dia ada 2. Okay, cikgu letakkan dengan satu garis. Bucu ni bertemu dengan bucu ini. Kemudian bucu ini bertemu dengan bucu ini. Jadi itu adalah perpenjuru. Jadi itu yang perpenjuru dia 2. Dah siap? Okey, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Poligon yang ketiga, iaitu kita akan melukis pentagon. Okey, pentagon. Pentagon, okey, mula-mula daripada garisan pada buku tulis awak, awak berapa kotak ni awak nak buat okey, daripada garisan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. 6. Jadi, tandakan 6. Daripada kiri ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, Atirah bermasuk. Okey, Atirah, kita dah muka surat yang ketiga dalam map 4 Jadi awak boleh ikut dulu muka surat yang ketiga. Muka surat 1 dengan 2 tu nanti awak boleh tengok dalam nota lengkap dalam kita punya channel Telegram. Ataupun awak boleh tengok dalam video kalau awak tak sempat. Okey, tadi kita teruskan. Okey, tadi daripada tanda daripada garisan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni, okey, awak turunkan 3 ke bawah. 1, 2, 3, okey, di sini. Lepas tu daripada awak turun 3 ke bawah tu, awak pergi ke kiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi saya ulang lagi sekali. Daripada titik yang mula-mula kita buat ni, turunkan 3, ke kiri 5, ke kanan 5. Daripada tengah ni, ke kanan pun 5 kotak juga. Okey, tandakan di situ.
Okey, kemudian daripada titik yang mula-mula kita buat tu, awak turunkan pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 lepas tu pergi ke kiri 3, 8, kiri 3, kanan 3. Jadi tandakan kat situ. Okey, kemudian awak cantumkan dia punya titik-titik tu. Maka setelah awak cantumkan titik-titik tu akan menghasilkan apa dia? Pentagon. Okey, dapat buat pentagon. Okey, kemudian di bawahnya awak tuliskan ciri-ciri poligon ini. Okey, jadi ciri-ciri yang pertama kita mencari ciri-ciri sisi dia. Okey, ada berapa sisi? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi sisinya ada 5. Bucu ada 5. Paksi simetri ada berapa? Paksi simetri ada 3. Okey, saya akan tunjukkan paksi simetri dia. Okey. Okey. Bila kita lipat ataupun kita bahagi 2, okey, jadi kita akan dapat satu paksi simetri sebagaimana yang cikgu tunjukkan ni. Ini tengah-tengah. Okey. Kemudian ini yang daripada tengah ni dia pergi kepada bucu ni. Saya buat kurang kemas sikit pasal saya tak ada pembaris. Okey, kemudian ni. Dia mesti kena kat tengah-tengah ni. Jadi berapa paksi simetri? Ada 3. Manakala perpenjuru. Perpenjuru ni ialah apa dia? Bucu bertentangan dengan bucu. Okey, kita ambil bucu yang ni. Bucu ni kalau dengan yang ni sebelah dia tak perlulah yang bertentangan. Okey, jadi saya menggunakan anak panah. Okey. Okey, dia bertemu dengan bucu ni dah 1. Daripada bucu ni bertemu dengan bucu ni dah 2. Okey. Kemudian bucu ni pula. Okey, bucu ni bertemu dengan bucu ni dah 3. Okey, kemudian bucu ni bertemu dengan bucu ni dah 4. Okey. Kemudian kita cek lagi mana bucu yang belum kita tandakan lagi. Bucu ni 2 tempat ni kita dah tanda, bucu ni 2 tempat kita dah tanda. Okey, bucu ni dengan bucu ni kita belum tandakan. Okey, jadi bucu ni bertemu dengan bucu ni. Okey. Jadi ada 5. Jadi perpenjuru ada 5. Perpenjuru ialah penjuru jumpa penjuru. Jadi kita kena kira berapa banyak penjuru yang berdatangan yang kita dapat kira kat sini. Jadi ada 5. Okey, dah siap? Okey, saya nak teruskan ke ataupun saya tunggu? Teruskan. Teruskan. Okey. Pergi kepada seterusnya iaitu heksagon. Heksagon. Okey, jadi bagaimana kita nak melukis heksagon? Okey, kita ambil teknik yang macam tadi. Okey. Daripada garisan bawa ke kanan 3. 1, 2, 3. Okey. Tandakan di situ. Kemudian bawa ke kanan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tandakan titik di situ. Okey, kemudian daripada titik yang kedua ni, kita turunkan ke bawah 4. 1, 2, 3, 4.
Lepas tu ke kanan 2. Turunkan 4 ke kanan 2. Letakkan titik di kat situ. Turunkan 4 ke kanan 2. Okey, untuk yang sebelah kiri pun sama juga. Daripada titik ni, turunkan 4 ke kiri 2. Kalau tadi ke kanan 2, yang ni ke kiri 2. Okey, untuk bawah dia pula macam mana? Okey, daripada titik yang tengah ni kita dah buat. Okey, daripada titik sebelah kiri ni ke kanan 2 ke bawah 4. Ke kanan 2 ke bawah 4. Okey, kita letakkan situ. Okey, untuk yang bucu yang terakhir, ke kiri 2 ke bawah 4. Ke kiri 2 ke bawah 4. Dan kita letakkan titik kat situ. Dan kita cantumkan titik tu, maka menghasilkan heksagon. Okey? Boleh? Dah siap dah, Alicia? Dah. Okey, jadi bawah dia tuliskan ciri-ciri poligon ini. Buat jadual ni, buat kotak ni. Jadi, berapa sisi? Okey, kalau kita tengok tadi kita dah tahulah kalau hexagon ni ialah 4, ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sisi ada 6. Bucu ada berapa? 6. Paksi simetri ada berapa? Okey. Paksi simetri ialah yang kita boleh bahagikan kepada 2. Kita tengok ada berapa banyak paksi simetri yang ada kat sini. Okey. Yang ni tengah-tengah. Kita boleh gariskan. Satu. Kemudian yang daripada kiri ke kanan ataupun yang melintang. 2. Kemudian tengah ni. Ada. 3. Kemudian yang ni. Ada berapa? 4. Kemudian yang bucu ni. Bucu dengan bucu. Ada 5. Kemudian bucu dengan bucu ni. Jadi semua tempat kita dah tandakan. Ada 6. Jadi paksi simetri ada 6. Perpenjuru pula ialah penjuru jumpa penjuru, kan? Perpenjuru. Penjuru ni jumpa dengan penjuru ni. Kita tandakan 1. Perpenjuru ni jumpa dengan perpenjuru ni. 2. Penjuru ni jumpa dengan penjuru ni. 3. Kemudian kita pergi kepada penjuru yang lain. Penjuru ni jumpa penjuru ni. Dah 4. Penjuru ni jumpa penjuru ni. 5. Penjuru ni jumpa penjuru ni. 6. Kemudian kita tengok yang ni pula. Ni jumpa dengan ni. Dah 7. Ni jumpa dengan ni. 8. Jadi kita tengok yang lain. Yang ni penjuru jumpa penjuru ni. Jadi ada berapa tu? Ada 9. Ada 9 perpenjuru. Yang berwarna hijau ni ialah perpenjuru. Cikgu buat garisan tegak saja. Okey. Tu yang penting awak tak perlu buat paksi simetri dengan perpenjuru ni pun tak apa. Yang penting awak tahu lukis poligon heksagon ni. Yang penting juga ciri-ciri poligon ni awak dah tuliskan. Itu yang penting. Kita teruskan dengan yang seterusnya, iaitu melukis poligon heptagon. Heptagon. Yang pertama, bucu yang paling atas sekali yang kita buat. Jadi daripada garisan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 tu awak tandakan. Kemudian turun ke bawah 2, ke kanan 4. Lepas tu awak ambil tengah-tengah. Ambil tengah-tengah kotak.
Lepas tu daripada titik ni turun ke bawah 2, ke kiri 4, awak ambil yang tengah-tengah. Kotak tu tengah. Okay. Jadi 2, 4, kotak yang keempat tu kita ambil yang tengah-tengah. Dia bukan pada persilangan tengah-tengah kotak. Okey, untuk yang sebelah bawah turun berapa? Kita nak ambil yang sebelah kanan dengan kiri ni dulu. Daripada atas ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8, lepas tu ke kanan 2. Okey. Turunkan 8, ke kiri 3. 2. Okey. Kemudian kita nak buat titik yang di bahagian tengah ni, okey, daripada bawah ni, okey, awak naikkan 1, 2, 3. Lepas tu ke kanan 1, 2, 1, 2, tengah-tengah. Yang ketiga tu tengah. 1, 2, setengah. 2 setengah. Daripada titik yang bawah ni naik ke atas 3. Lepas tu 2 setengah ke kiri. 2 setengah ke kiri. Dan awak cantumkan titik-titik tu. Dan di bawah dia, ni kalau ada masalah bagi tahu ni 2. Lepas tu ke kiri 1, 2, 3. 3 setengah tapi tengah-tengah kotak. Okey, ciri-ciri poligon ini. Sisi ada berapa? Okey. Sisi ada, okey, mari kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sisi ada 7. Bucu yang tajam-tajam pun ada 7. Okey, bilangan paksi simetri. Okey, bilangan paksi simetri ni tinggalkan dulu. Nanti cikgu akan bagi tahu. Okey, kemudian perpenjuru. Perpenjuru ni, okey, penjuru jumpa penjuru. Okey, yang ni 1. Okey, daripada sini jumpa sini 2. Ini jumpa sini 3. Ini jumpa sini 4. Bengkok sikit pula. Okey, aduh. Tegakkan. 4. Okey. Jadi, kemudian seterusnya bucu yang ni pula dah 4. Ni 5. Yang ini 6. Yang ini 7. Yang ini 8. Okey. Jadi semua dah tanda daripada penjuru ni. Kita dah dapat 8. Pergi ke atas dia pula. Okey, yang ni dah ada 8, 9, 10, 11. Okey, jadi yang ini semua sekali kita dah ada 11. Kita dah ada 11. Saya buat tanda catatan sikit kat sini. Okey, daripada penjuru ni pula, okey, ni dah ada, ni dah ada. Okey, yang ni belum ada. 12, 13. Okay, jadi kita dah ada 13. Okey, pergi ni dah selesai, pergi yang kat sini pula. Okey, ni dah ada, ni dah ada, ni dah ada. Okey, yang ni belum ada. Yang ni kita campurkan. Jadi 14. Okey, jadi yang penjuru ni dah sudah. Okey, kita tengok ni dah ada, ni dah ada, ni dah ada, ni dah ada. Lepas tu yang ni pun yang mula-mula tadi kita buat. Okey, jadi semua sekali kita dah tanda. Jadi perpenjuru di sini ada 14. Okey, perpenjuru ada 14. Okey, tentang yang warna hijau ni,
Dengan yang saya highlightkan yang warna kuning ni, awak tak perlu buat pun tak apa. Yang penting awak telah melukis heptagon. Okey, yang penting tu heptagon dan juga jadual ciri-ciri poligon ini. Awak dah tulis. Paksi simetri ni tinggalkan dulu, nanti cikgu akan bagi tahu. Okey. Dan poligon yang terakhir yang kita akan lukiskan pada hari ini ialah oktagon. Okey, oktagon. Penjuru yang pertama daripada garisan ni ambil 4. 1, 2, 3, 4 tandakan. Okey. Lepas tu turun 2 ke kiri 2. Okey, tandakan. Turun 2 ke kiri 2. Okey, daripada tanda ni pula terus ke kanan 4. Okey, daripada tanda ni turun 2 ke kanan 2. Okey. Kemudian turun ke bawah 3. Turun ke bawah 3. Okey, kemudian daripada tanda yang paling bawah ni ke kiri 3 ke bawah ke kiri 2 ke bawah 2. Tandakan. Okey, kemudian yang bawah ni ke kanan 2 ke bawah 2. Tandakan. Jadi cantumkan titik-titik itu dan menghasilkan poligon yang diberi nama oktagon. Oktagon. Okey. Ciri-ciri poligon ini. Okey, sisi ada 8. Bucu ada 8. Paksi simetri pun tinggalkan dulu. Saya akan bagi dia punya gambar poligon oktagon yang cantik sikit dia punya paksi simetri dia. Okey, sekarang kita kirakan perpenjuru. Okey, perpenjuru sama macam tadi. Okey, daripada sini pergi sebelah tak boleh lah. Okey, dia pergi yang bukan bersebelahan dengan dia. Okey, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sekarang kita dah ada 5. Kemudian di sebelahnya pula, okey, yang ini daripada sini pergi ke situ 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10. Okey, jadi kita dah ada 10. Dah habis dah penjuru yang ni. Okey, penjuru yang ni pula. Okey, yang ni dah ada, jadi kita tak payah buat. Yang ke sini belum. Jadi 11, 12, 13, 14. Okey, jadi sudah ada 14. Okey, 3 penjuru dah sudah. Okey, ni dah sudah, ni dah sudah, ni dah sudah. Okey, yang ni pula kita check. Okey, penjuru ni dah sini dah ada. Yang ni ke sini dah ada. Okey, yang ke sini belum. Jadi 14, 15, 16, 17. Jadi kita dah ada 17. Okay, penjuru yang ni pula. Okay, yang ni dah ada, yang ni dah ada, yang ni dah ada. Okey, yang ni belum. 17, 18, 19. Okey, jadi kita sudah ada 19. Kemudian kita sambung yang penjuru ni pula. Ini dah ada, ni dah ada, ni dah ada, ni dah ada. Okey, satu lagi ni belum. 20. Jadi 20. Okey, pergi yang ke sini pula. Cuba semak. Semua dah belum? Okey, ni dah, ni dah, ni dah, ni dah. Ni pun dah sudah. Okay, jadi ini dah selesai. Tak ada tambahan lagi. Kita pergi yang sini pula. Okey, kita tengok. Okey, yang sini sudah. Yang ke sini sudah. Yang sini sudah. Yang ke sini pun dah sudah.
Yang ke sini pun dah sudah. Okey, jadi berapa jumlah per penjuru yang kita ada? Iaitu sebanyak 20. 20 per penjuru. Okey, dah siap? Dah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kenali protraktor. Awak ada tak protraktor? Okey. Protraktor ni awak kena tahu sebagaimana yang saya tunjuk. Yang pertama sekali awak kena tahu pusat. Okey, yang ni ialah pusat. Pusat protraktor. Okey, kemudian di bawah tu ada satu garisan iaitu garis asas. Jangan pula nanti tak tahu pula nak sebut. Okey, pusat garis asas. Kemudian awak tengok dia ada skala dalam dengan skala luar. Okey. Pada protraktor tu awak cari yang kosong. Okey, yang pertama kosong kan. Kosong ni yang sebelah dalam. Jadi kosong yang sebelah dalam ni bermaksud skala dalam. Maknanya kalau kita nak kira menggunakan skala dalam. Kalau yang ini menggunakan skala luar. Kosong yang di luar ni ialah skala luar. Okey. Kemudian selain daripada tu, dia juga mempunyai sudut. Sudutnya ditandakan dengan unit darjah. Contoh macam 25, lepas tu ada macam kosong dekat atas 25 tu. Jadi 25 darjah. Itulah cara menulis sudut. 25 darjah. Sebutan dia ialah 25 darjah. Okey.